اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 12, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 12, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, ini suatu fasal, ini suatu ceraian. Bermula mengetahui masuk waktu, yakni mengetahui masuk waktu sembahyang, iaitu mengetahui masuk waktu sembahyang 3 martabat, 3 tangga, 3 peringkat. 3 martabat, 3 tangga, 3 peringkat. Peringkat yang pertama contohnya mengetahui masuk waktu dengan yakin contohnya. Yang kedua dengan ijtihad. Yang ketiga turut orang yang mengetahui masuk waktu. Dia ada 3 peringkat, 3 martabat, 3 tangga mengetahui masuk waktu, yang mana terdahulunya di antara syarat sah sembahyang yang kelima adalah masuk waktu, yakni mengetahui masuk waktu sembahyang. Jadi kita dalam kitab kita dulu, di awal tajuk Kitabus Shalah, didatangkan di awal tajuk kitab pada menyatakan hukum sembahyang, didatangkan syarat wajib, didatangkan syarat sah. Jadi syarat wajib saya ulang balik dah minggu lepasnya. Kemudian didatangkan syarat sah, 9 syarat sah. Kemudian tiap-tiap syarat sah tu didatangkan pada satu-satu fasal. Yang terdahulunya syarat sah suci daripada hadas kecil, hadas besar. Dimulai dengan faslun pada menceritakan berkaitan dengan hadas kecil dan hadas besar. Kemudian syarat sah laginya suci dari cuci badan, pakaian, tempat daripada najis yang tiada dimaafkan. Kemudian diceritalah pulaknya buka surat sebelah pada menyatakan ain najis dan kaifiyah menyucikan najis. Kemudian syarat sah sembahyang mengetahui masuk waktu. Sekarang ni nak bicara mengetahui masuk waktu. Kemudian syarat sah laginya menghadap ain qiblah. Jadi muka surat 13 di hadapan tu, faslun bermula menghadap ain qiblah, iaitu 4 martabat. Dia ada gitu. Kemudian syarat sah laginya menutup aurat. Dia ada fasal selepas daripada tu, bermula faslun bermula menutup aurat, iaitu dengan sesuatu yang suci yang menegah ia akan kelihatan warna kulit. Dia ada satu-satu tajuk. Kemudian syarat sah laginya mengetahui kaifiat sembahyang. Didatangkan pembicaraan berkaitan dengan mengetahui kaifiat sembahyang. Kemudian syarat sah sembahyang terakhirnya menjauhi daripada barang yang perkara yang membatalkan sembahyang. Maka didatangkan faslun bermula yang membatal akan sembahyang itu 21 perkara. Didatangkan tiap-tiap satu syarat tu
pada satu fasal. Jadi kita lepas berkaitan dengan syarat sah sembahyang, suci badan, pakaian, tempat daripada najis. Didatangkan tajuk najis dan kaifiah cara menyucikan najis. Kita lepas dah ceritanya. Bab najis ada berapa bahagian, kemudian macam manakah cara nak menyucikan najis. Yang terdahulu kan najis ada najis mughallazah, ada najis mutawassitah, ada najis mukhaffafah. Kemudian tiga ni pula ada dua bahagian najis. Ada mughallazah aini, ada mughallazah hukmi, ada mutawassitah aini, ada mutawassitah hukmi. Mukhaffafah pun ada hak aini, ada hukmi. Dia pun datangkan kaifiat menyucikan najis mughallazah aini, kaifiat cara menyucikan najis mughallazah hukmi. Dia sesar tu. Kemudian suci dan najis ni najis yang tiada dimaafkan. Dia pun cerita pula ada najis yang tidak dimaafkan sama sekali, ada najis yang dimaafkan pada sembahyang. Ni kita bicara berkaitan dengan syarat untuk sah sembahyang. Maknanya kita mengaji bab hadas kecil, hadas besar, kita ngaji bab najis, kita ngaji bab cara menyucikan, dan inilah dipanggil belajar hukum sembahyang. Ini belajar hukum sembahyang lah ni. Kita bunyi kata belajar hukum sembahyang, belajar rukun 13 je. Bukan mana kalau sebut kata belajar hukum sembahyang, kita fahamnya belajar rukun 13 je. Kalau belajar bab hadas, cara apa bab hadas? Pada itulah belajar bab sembahyang. Belajar bab haid nifas, itulah belajar bab sembahyang. Belajar bab bahagian najis dan cara menyucikan najis, itu dia belajar bab sembahyang. Kalau kita tak sembahyang, najis daripada kepala kaki pun kita dah sembahyang. Oleh kerana kita sembahyang ni lah syarat sah sembahyang, suci dan najis. Kena kenal gapo najis, macam manakah cara nak suci daripada najis. Ni ada. Sebab apa duk ngaji bab najis, bab cara menyucikan najis? Sebab kita nak belajar hukum sembahyang. Kita belajar hukum sembahyang. Sebab orang faham belajar hukum sembahyang, belajar rukun 13. Rukun tu yang kedua. Sebab kita sembahyang ni ada syarat, sembahyang ada rukun. Syarat dan rukun mana dulu nak kena buat? Syarat dulu ke rukun dulu? Syarat contohnya ambil sembahyang, rukun contohnya takbir. Mana dulu ambil sembahyang dengan takbir? Takbir dulu siap-siap baru ambil sembahyang. Memanglah ambil sembahyang dulu. Sebab itulah nak mengaji sembahyang dia kena ngaji syarat dulu baru ngaji rukun. Tu aturan dia. Tapi kita salah faham. Kadang-kadang bunyi kata sembahyang hanya perbetul bacaan Fatihah sahaja. Dia ingat tu je. Dia tu imam hak biasa-biasa tu, dia tak berapa nak boleh mari sejid surah dah. Haji nak kapung ni lah, bukan dilantik. Jadi tak boleh mari dah surah. Capung dah sihat uzur dah. Jadi orang pun tolak lah hak orang hak nampak hak paling tua sikit, hak paling nampak beradab sikit, hak tak terbolah lah. Takkan nak ambil tu imam hak jenis kucalana, cakap bolong, bobong je, tu tak penuh go. Sebab tu imam pun nak kena ada imej juga. Kau jenis duk pimpin kedai kopi tu dah dibuat tu imam tu. Jadi uduh tempat tu pula. Itu siapa tu? Allah cakap di seorang kuat pula. Tu imam surah tu. Imam surah tu. Berat sungguhlah surah tu. Imam dibalas tu. Mana apa ni? Tak ada imej. Biar ada imej kot tu imam ni. Dia kena ada imej. Dan iyalah kita pun memanglah kena jaga imej, kena jaga maruah. Kita wajib jaga imej. Kita tidak boleh melakukan perkara yang menjatuhkan maruah kita. Dia kena jaga maruah. Sebab maruah ni, imej ni dia ada level lah. Kalau orang muda gini, kalau orang tua begini. Kalau orang tua ada imej orang tua. Dia kena berkelakuan termasuk berpakaian sebagaimana orang tua. Untuk jaga imej. Dia orang tua tu dia main angin sekali. Dia main angin sekali-sekali, tak ada apa-apa pun.
Sekali tu dia teringat zaman muda-muda gitulah, zaman naik motor Vespa gitu. Naik motor Vespa gendong tepi patang. Dia hak jenis baju kebaya hak ketat kena. Dia teringat zaman-zaman muda gitu. Jadi tengok pakaian anak dia, nak teh pakai pakaian muda sekali dia pun pakai, dia pun keluar. Aurah tutup. Tapi imej macam mana? Orang pun tengok. Diorang ni mak haji ni. Ke nyanyuk dah ni? Buang terbiak dah ni? Ke guana ni? Jadi maknanya apa ni? Dia berpakaian yang tidak selayaknya. Jadi menyebabkan orang tengok, pelik dah ni. Menjatuhkan maruah hukumnya haram. Haram. Kita wajib jaga maruah. Kalau orang lelaki lah ni, orang tak ada puan. Kalau orang lelaki, dia orang tua, tu haji ada imej dia. Tapi dia berasa nak tak ada macam macam ni lah juga. Dia ambil topi sudu, dia ambil baju anak dia hok sedang molek dengan tubuh tu, dia pakai pulak selojing hok tapung-tapung hak anak dia tu. Aurah tutup ni bukan aurah. Dia pun ambil mutu hak anak dia tak ada magak. Tak ada magak. Dia pun pergi dalam kapung. Ada orang tengok, apa ni mak ayah haji ni? Maknanya dia menjatuhkan maruah sampai seumpama tu sebab peringkat dia tidak lagi dihukumkan adil, makruh jadi imam, tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi saksi nikah. Ni bab maruah ni penting. Tak boleh sekali tak sekali pun kena jaga maruah. Sekali tak sekali pun orang ingat orang ingat. Bukan, memang kena jaga imej. Maknanya orang adil, kalau lelaki lah, orang adil ni boleh jadi imam. Orang adil ni boleh jadi wali nikah, boleh jadi saksi nikah. Orang adil, orang yang tidak mengerjakan dosa besar, orang yang tidak mengekali dosa kecil, dan orang yang berperangai seumpama. Ni faham tak? Tidak mengerjakan dosa besar. Kalau dia mengerjakan dosa besar sekali je, fasik dia, bukan orang adil lagi. Dia tidak mengekali dosa kecil. Terjadi dosa kecil sekali-sekala tu, masih lagi dihukumkan dia orang adil. Mengekali barulah dia tak panggil orang adil dah, orang fasik. Dia mengekali. Dia mengekali. Satu laginya, berperangai yang seumpama. Ni faham tak? Berperangai yang selayaknya dengan imej kita. Sebab kita orang tua, ayah haji, kadang-kadang kita tu imam surah, tu bila surah, orang berkenaan surah masjid, ada imej tu. Ada imej tu. Jadi dia tak boleh nak perangai macam-macam orang tua lain. Ada orang tua jenis tak ada imej apa-apa, jenis duk pimpin kedai kopi, lepas tu duk main dam gitu je. Hak tu dia tak ada imej hak tu. Hak dia pesen tu. Bukan tu duk juru, tapi maknanya dia label tu. Dia bukan duk juru, dia mayang juga. Dia mayang juga. Cuma dia nak pergi Mekah tak ada duit, dia main dam. Boleh naik haji. Tu dia main dam tu. Bukan tu duk juru, tapi maknanya dia label tu. Ada pun kalau orang ni ayah haji, duduk masjid surah pula, dia ada imej dia, mana kena jaga. Faham tak? Kena jaga. Wajib jaga imej tu. Sampai peringkat ni, contoh peringkat dia tidak ada pakaian yang selayak dengan dia. Contoh dia orang ni ada imej, kita kata kenalah musibah, habis licin, kebakaran, ke banjir, ke habis licin. Jadi sampailah bantuan pakaian-pakaian, tapi semua pakaian orang muda belaka, dia kata. Pakaian orang muda belaka. Jadi dengan dia orang tua, dia ni pula tu imam, dia ni pula ustaz contohnya, baju gitu tak sesuai untuk dia. Tak sesuai untuk dia. Menutup aurah. Tapi tak ada orang tahu bantuan tu pakaian sesuai dengan dia, maka gugur fardu kifayah sembahyang Jumaat dan gugur fardu ain sembahyang Jumaat. Ni agama penting jaga imej. Gugur fardu ain sembahyang Jumaat di saat tak ada pakaian yang selayak dengan dia tu. Gugur fardu ain sembahyang Jumaat, dia kena jaga imej dia. Sebab sekarang ni dia kena musibah, kita kata hilang habis, tak ada habis hak dia. Kita kata siapalah orang tahu pakaian, tapi pakaian tu untuk anak-anak dia sesuai lah.
Untuk dia orang tua ni tak sesuai. Dengan baju yang ada gambar-gambar, ada dia pemain bola lah, apalah. Takkanlah Tok Haji tu nak pakai baju Messi pergi masjid. Ada pergi masjid baju Messi. Kenal tak cik Messi? Messi kenal tak Messi? Messi. Dan baju dia tu ada gambar Messi. Kenal tak Messi? Kenal Messi? Ronaldo kenal? Tak kenal. Tak kenal pak cik? Tak kenal Messi? Oh ya. Tak kenal tak apa tu. Tak kenal. Ya sekarang kan budak-budak kan dia ada baju-baju bola kan, ada nombor belakang tu. Budak-budak boleh pakai baju tu. Tapi kalau orang tua haji nak pakai baju tu, nak pergi majmu'ah ni, bukan nak pergi mana-mana, bukan nak pergi jalan ni. Gugur fardu ain majmu'ah. Tak ada pakaian yang selayuk dengan dia. Ni nak cerita bab jaga imej. Makna tuan jaga tuan, mana syarat kita perintah jaga imej, jaga maruah, tak boleh buat suka-suka. Mana jaga maruah. Dah dia tak wajib dia tak wajib sehingga kan kalau tak ada kenderaan nak pergi semua jemaah ni, kalau kereta dia punah ke contohnya, tapi orang labor dia ni kalau jalan kaki gitu tu jadi orang jadi pelik pula dah warna, jadi macam tak selayuk dengan dia jalan kaki gitu. Maka tak gugur fardu ain semua jemaah. Sebab apa ni? Sebab di jalan tu jadi macam mana haji ni? Masa kan ada orang kan haji ni berjalan semua tu tak apalah. Orang jenis orang ada imej ni, dia kena jaga. Dia nak cerita jaga imej dalam agama. Mana kena tu lah, kena jaga, wajib kena jaga. Kalau menjatuhkan imej, sampai ke kalau lelaki makruh jadi imam, tak boleh jadi saksi nikah, tak boleh jadi wali nikah. Sebab dia bukan lagi orang adil kalau tidak menjaga imej, tidak berkelakuan yang seumpama. Abang tidak berkelakuan yang seumpama. Cari naik pada wali hakim lah pulaknya. Gitulah. Dia kalau orang tak sihat tapi pengangkutannya mudah, apa semua mudah, dia masih lagi berkewajipan Jumaat. Dah tak ada orang ambil nak orang ni, gitu je lah. Tapi nak ceritanya dia masih lagi berkewajipan kalau ada kemudahan. Kalau ada kemudahan lah. Bila dah tak ambil nak orang ni, ada lah sesat yang tu. Tapi nak ceritanya atas dia asalnya masih lagi ada kewajipan. Sebab dia masih lagi ada kemudahan. Tapi kemudahan tu tak mari. Dah pendilah dia tu di luar kupayang dia dah tu. Dah tak ada dia tu terlupa, tersilap. Syarat tak ambil salah tu. Tu syarat tak ambil salah. Jadi kita dulu bicara berkaitan dengan ain najis dan kaifiah cara menyucikan najis. Ada persoalan lagi bab najis? Pergi ngaji ke apa makcik, pergi belajar kaifiah cara menyucikan najis. Dah lama kening? Lama kening. Kan? Saya pernah ceritakan orang dia gunting kapet masjid kerana ada berok. Mari saya dengar orang cerita, dia kata budak berok. Dia di masjid. Dia gunting bulat tengah. Dia gunting bulat tengah. Dia gunting apa budak berok dia kata. Dia pun gunting bulat. Saya cerita hari tu orang tua cecerang tu tapi dia dekat dengan pintu. Dekat pintu ni dia gunting manjang gitu dekat dengan pintu. Ni dia kata budak berok tengah masjid, tengah kapek, dia gunting tengah.
Ni panggil apa? Tak tahu belaka ni kaifiah cara menyucikan najis. Oh, kalau main pakai guting sama lah. Orang mutah dalam masjid, guting biasalah dalam masjid ni. Kita ni bukan masjid dulu mudah. Terberok ke, terkecing ke, termuntah ke, latar papang senang-senang je. Learning pula bukan masalah seming pun senang juga, masalahnya kapek. Kapek masalahnya. Lepas tu kapek tu kalau 10 tahun lah duduk situnya. Kapek tu kadang-kadang warna pun hitam dah. Warna pun hitam dah. Kalau cek cek DNA ke apa dia ada situ dah tahulah. Dah hitam legang dah kapeknya. Dia hok cuci kapek ni, kapek hok boleh halih, hok boleh pindah, baru boleh kata kedai cuci kapek. Ni hok kapek mati gam di latar ni, tak ada ni. Ada juga ada khidmat cuci kapek hok jenis dak latar. Tak ada. Dia hok cuci kapek ni, hok tu hok kapek hok boleh pindah, dia adalah cuci. Dia kita katalah mana kalau masjid ni kau orang lain ni tak panggil dah Tok Sio, dia panggil apa, pegawai masjid. Dah dulu panggil Tok Sio. Tu kan cara kebiasaan dulu panggil Tok Sio. Lain ni tak ada nama Tok Sio dah, dia panggil pegawai masjid ke apa ke. AJK tu lain tu, tu AJK waktu ni pekerja dia ni. Mana? Pekerja kebersihan ke apa ke? Mana? Pekerjaan gitu. Dia tak panggil dah. Tak kita tengoklah di senarai kaki tangan tu Tok Sio. Tak ada dah Tok Sio. Jadi nama dah standard Tok Sio. Mungkin pekerjaan lah mungkin. Jadi orang hak ditugaskan cara buat kebersihan ni kena pastikan dia berilmu. Pastikan dia berilmu. Ni hanajih ni orang nak semayang ni. Di masjid ni macam-macam. Satu kali tu jadi tengah mengajar, pelik tengok orang duduk atur sejadah di atas kapek, dia atur sejadah. Sejadah dia atur. Sudah semai Jumaat tanya, "Apa atur sejadah?" Ada ke dia kata. Orang tua tu dia bawa anak dia. Hak belum memayit masuk tengah ruang utama solat hari Jumaat ni. Lepas tu anak dia kecing, dia belang-belang kecing tu, belang-belang dia waktu tubik. Sambil anak dia kecing tu, dia pun bawa tubik. Jadi abang apa ni? Cecerang lah. Masa tu orang nak main Jumaat dah. Jadi untuk sementara dia pun bubuh ni sejadah. Gitu je lah. Tapi maknanya macam mana boleh dia bawa budak seumpama tu di ruang utama solat? Di belakang hak ruang luar, di belakang hak luar tu tak ada kapek, tu mozaik saja. Kalau ada apa-apa yang berlaku, senang kira, senang cara, senang basuh. Ni dia pergi bawa pakai dalam ni. Ni. Walaha tak tahulah budak tu besar mana, tapi kalau kecing ikut dang gitu, tak pun memayit lagi lah. Kalau budak yang tidak memayit, kita bawa masuk ke dalam masjid, hukumnya makruh. Bukan masa semayang, tak ada kait dengan semayang. Budak ni tak semayang pun, belum memayit, semayang apa? Mana budak yang belum memayit, kita bawa ke dalam masjid, hukumnya makruh. Sebab budak ilmu mayis ni, kalau dia pakai paper contohnya kan, contoh kalau dia gatal ada paper dia makan masuk tangan dia gitu je, lepas tu dia pun pegang gatal dia tidak memayis. Tapi budak kecing ni tak tahulah umur berapa sampai kecing gitu. Tapi maknanya kalau memayit dah sekalipun, mungkin hari tu warna silap dak sudah kecing dulu ke mana tak tahulah. Mana mungkinlah budak tu sudah memayis, tapi salah hari tu kita kata dia masa masjid tadi tu dia tak kecil dulu misal. Tapi mana kalaulah budak tu memayis pun, budak tu pasti belum balik. Bila budak tu belum balik, kenapa awak bawa masuk dalam ruang utama solat?
Jadi bererti budak ni yang belum balik ni akan rebut sah dengan orang yang balik. Faham tak? Lepas tu kalau dia kata takkan saya nak tinggal anak belakang, maka anak belakang ni kan nanti hilang ke apa ke, dah kamu nak pergi ke mana? Saya nak pergi rebut sah, nak rebut sah hadapan. Itu fadilah. Yang kamu jaga anak ni kewajipan kamu. Dahululah kewajipan, pergi duduklah belakang. Ni masalah. Dia bang tak? Dia kira fadilah. Dia kira fadilah, tidak kira kewajipan. Fadilah saja. Fadilah apanya? Fadilah nak rebut saf, nak duduk saf di hadapan. Tu fadilah. Lepas tu dia bawa anak dia yang seumpama tu dalam ruang utama solat, rebut saf dengan orang tua, macam mana pula? Kadang-kadang setengah orang tua ni dia masuk ruang utama solat, anak dia ditinggal belakang. Baguslah dia tak bawanya, tapi anak tu terlatih ke tak? Anak tu tak terlatih. Dah dia buat apa belakang hari Jumaat tau? Bising bangor sekali. Lepas tu mana? Lepas tu tanggungjawab sebagai bapa. Apa tanggungjawab sebagai bapa? Hak kewajipan dia. Sepatutnya hari Jumaat, mana-mana budak hak buat perangai belakang tu pegang sorang-sorang di depan. Ni budak ni, mana ayah dia? Angkat tangan. Bagi sini nak ayat kamu ni. Ni anakmu ni wajib jaga ni. Mari duk rebut saf fadilah. Hidup belakang jaga anak. Biar reti bahasa bang kali tu. Dah. Pegang anak seorang di depan, mana ayah dia? Nak tengok ayah dia mana se? Kena duduk sedepan sekali. Duduk sedepan ni fadilah. Awak jaga anak ni wajib. Dah. Mana pandang? Fadilah sunat lah. Jaga anak tu wajib. Tapi dia hampakan yang wajib, tanggungjawab dia jaga anak, kerana dia nak rebut fadilah, hak sunat. Itu dalam kitab Siraj Talibin, itu salah satu golongan yang tertipu atas rupa kebajikan. Tertipu belaka tu. Sebab apa? Dia mementingkan fadail nawafil, fadilat sunat-sunat, dia menghampakan faraid kefarduan. Duduk belakang, tengok anak tu guana. Lama-lama anak tu lah kita tengok dia terlatih, dah 5 waktu pun buat masjid, lepas tu dia pun dapat terkening. Ada apalah kita tinggal dia, kita pergi masuklah dalam, kita rebut fadilah pula. Sebab anak kita ni sudah terlatih dah. Dia gitu. Di Kukuk Bandar ni ada siapa dak semayang duduk belakang tu. Dak semayang. Bising satu, main satu, dak semayang Jumaat. Orang beri salam dia pun start motor balik. Tak main Jumaat. Tapi balik rumah mak ayah dia kata mayang dah bagi sejik, tak mayang. Dia main bising. Lepas tu teros semayang, dia nak mayang, hidup cengok atas motor. Siapa ke sudah tak mayang. Dah ayah hidup mana? Ayah hidup dalam tu. Kan? Ini masalah. Jadi masalah lah. Mana orang panggil apa? Tidak bertanggungjawab. Kisnya tak ada ilmu. Dia nampaknya dia nak dapat saf hadapan. Sebab fadilah. Kewajipan dia tak peduli. Sepatutnya hak belakang-belakang budak-budak tu, itu bukan tanggungjawab pegawai masjid. Itu tanggungjawab bapak dia sendiri. Tak? Bukan tanggungjawab pegawai masjid. Siapa nak cara? Budak-budak learning pula kan nak dengar orang lain. Jadi siapa dia patut jaganya? Ayah dia lah. Makna malam-malam masjid ni kalau dekat-dekat Jumaat nak buat pengumuman sikit. Jadi kita ni masalah masjid kita hari Jumaat ni, budak-budak yang buat bising di belakang. Jadi dia harap di masa-masa akan datang, bapak-bapak ni ambil perhatian. Kewajipan dia belaka tu. Jangan membiarkan anak bising ganggu orang semayang, hukumnya haram kepada bapak tu. Anak tu tak balik, tak ada hukum. Kena peringatan kepada ayah-ayah ada masjid. Ni ada mungkin duduk depan tu mungkin. Tapi belakang tu sebab dia. Hak palah liang, anak dia ni. Dia duduk di belakang tu. Palah liang anak dia. Orang lain tak ada nak cara. Dia sendiri kena cara. Dah, masjid kita belakang tu mana ayah di mana? Ayah dia mana?
Ataupun hok ke mok pulak kena gitar belakang jemaah. Tengok ada tak anak aku belakang nak gitar gitu. Mok pulak gitar ke mana. Jadi dia bawa anak pas ke dalam hari Jumaat. Kecing dia pun bawa pulak aku keluar. Allah kata. Lepas tu macam mana tu? Pekerjaan tu lah. Oh, kena pandai lah. Macam nak buat. Tu najis. Sebab orang ni tempat orang semayang ni. Sebab saya tengok macam-macam Tuk Siok lah kita sebut kalau dulu. Allah dia buat pesen tu najis wahok lah. Dia tak pandai nak buat macam mana nak menyucikan najis tu. Dia tak belajar bab menyucikan najis. Biasalah orang lelaki kan kalau di rumah isteri dia yang cara najis. Jadi apabila pergi masjid dia ditugaskan cara najis. Tak pandai dia nya. Lepas nak orang ni ikut dang sekali buat. Ikut dang sekali. Lepas tu orang nak semayang tu dalam masjid. Kalau rumah kita sendiri pun kita nak pastikan suci dan najis. Sebab kita orang semayang pijak latar rumah kita sendiri. Ni di masjid tempat orang semayang khas, tempat orang semayang pula. Gilatik hak pekerjaan yang tak reti pun kaifiat menyucikan najis. Jadi kalau ke masjid ni tempat orang pandai-pandai. Tak juga leninya. Masjid pun. Jadi macam cerita dululah. Oleh kerana najis tu aini, memanglah kalau kita pakai jiru air tu, maka air tu meresap ke dalam banyak lah macam sebut terdahulu lah. Sebab itu najis aini. Macam sebut dulu kan, kita ambil kain, kita basuh, kita perah, kita gahar sampai kehilang sifat. Suci ke tak? Tak suci lah sebab kita belum basuh. Tapi sudah bertukar daripada najis aini turun kepada najis hukmi. Najis hukmi mudah. Najis hukmi ni apa? Najis yang sudah tidak ada sebarang sifat. Bau tidak ada, warna rasa tidak ada. Mana tak ada apa-apa dah. Cium tak bau apa dah. Tapi kenapa masih lagi dihukumkan najis? Sebab apa dia panggil najis hukmi, najis pada hukum? Sebab kita hukumkan najis pada hukum saja sebab sifat tak ada. Tapi kenapa pada hukum ke najis lagi? Sebab belum basuh. Sebab kita tak basuh lagi saat ni. Kita hanya lap dengan kain lembap. Maka bila najis hukmi mudah. Kita siram air sekali je. Beres dah, suci lalu dah. Jadi kemana kalau air masuk ke dalam tu tak banyak. Tapi kalau kita basuh najis aini sungguh, kita buang dia punya zat tahi tu. Dah. Bila kita pun siram, kita pun gonyoh, kita pun siram, kita pun gonyoh. Ni. Jiwa hari tu gonyoh. Banyak mana air masuk dalam tu pula? Bila nak kering? Tu kalau kita basuh mengikut kaedah najis mutawassitah aini. Kita tukar najis mutawassitah aini tu biar jadi hukmi. Hukmi mudah. Sekali lalu, sekali air suci lalu. Tapi boleh juga kalau nak menyucikan najis atas kapek tu dengan kaedah najis aini. Dia kena ada vacuum besar. Hak macam Masjid Jamek Pengadaan Baru tu dia ada vacuum besar. Besar vacuum dia tu berapa ribu tak tahulah. Jadi vacuum tu dia boleh sedut. Mana mula-mula dia sedut air kecing dulu. Kalau air kecing lah. Sedut air kecing dulu macam kering. Kemudian dia datangkan air, dia gahar-gahar. Kaedah je ini. Tapi tak apa, dia sedut pula, sedut kering. Dia pun datangkan air pula, dia gahar-gahar, gonyoh. Maknanya walaupun air masuk ke dalam tapi dia boleh sedut semula. Tak apa. Tapi besar vacuum tu berapa harga tak tahu. Kalau ada vacuum besar gitu bolehlah kita sucikan kapek tu dengan kaedah najis aini. Air masuk ke dalam tapi dia boleh sedut balik. Jadi kapek tu jadi kita kata kak kering lalu. Maknanya. Tapi memang besar lah dia punya tu. Besar. Kata orang ni kalau ada di rumah ni tak ada abuk langsung rumah dah. Tapi mungkin ribu lah. Ribu dah cek pun mahal dah ni hak besar pula dah tahulah berapa harga. Tapi kalau tak ada hak gitu, kita buat kaedah tadi lah. Hak aini biar tukar jadi hukmi mudah. Dia gitu.
Mana ni kena mengaji nah orang hok jaga kebersihan tu. Ni budak kecing, dia ambil air, dia siram tatu, dia pun tinggal. Allah kata, tukang jaga kebersihan masjid, apa panggil apa tu? Tidak mumayyiz. Kita panggil. Bukan tidak mumayyiz hok kanak-kanak tu. Tidak mumayyiz dengan makna tak reti cara menyucikan najis. Yang kita cakap kau, mu ni tak mayit sungguh lah. Tak mayit mana tak mayit. Tak mayit ni budak umur 2-3 tahun tu tak mayit. Ni makna tak mayit ni makna tak pandai. Mu ni nak cuci najis pun budak pandai. Kita panggil tak mayit. Dah tahu kaifiat menyucikan najis. Tapi kalau guting pasal tadi macam memno sekali berak guting, sekali kecing guting, ada orang mutah guting. Jadi masjid kita akan jadi comel, bercorok-corok. Guting, lepas tu bubuk lain pula, color lain. Lepas tu guting tapung. Jadi mana ada unik-unik. Keunikan dia ada. Keunikan dia ada. Mana nak cari masjid hok ada bagai-bagai color. Dia air ni meresak ke kita alih ke air, kita ada kaitan tu. Tak alih air pun tak ada masalah. Dia air meresak dalam seming. Bila air nak meresak ke dalam semingnya pula? Air tak meresak dalam seming. Tapi kita masalah kita kata tadi, kita tak boleh nak apa panggil apa? Elok air tu kita kata apa panggil apa? Sepok tang tepi. Dia tak payah sampai sepok air tu. Kita buang dia punya air najis, kita datangkan air atas najis tu, tak payah sepok-sepok dah air tu. Kita gahar sifat najis hilang, air tu berubah, air tu hukum najis kena lap molek. Bukan sepok air tu, kena lap molek. Sepok satu khija pula gaginya nak sepok air tu. Banyak khija pula jadinya. Kita lap je. Lepas tu kita datang air kali kedua. Tak ada benda dah, sifat-sifat pun tak ada dah. Kita gahar-gahar, sifat pun tak ada dah. Habis dah sifat, air tak berubah. Latar hukum suci, air takung tu hukum mustakman. Tak payah sepok-sepok air tu. Ambil lap je. Air mustakman dah lah. Dia yelah masa setengah faham tu lah. Dia air ni kena bergerak, kena berjalan dok. Kalau buat pesen tu lagi susah kita. Tak, kalau buat pesen tu lagi susah. Najis jadi merebok. Ni faham boleh. Sekarang ni ada najis. Sifat najis kita buang. Kita pun siram dengan cari air. Tak, kita siram air. Kita pun gahar, air ni kita biarkan dia berjalan. Faham tak? Kita biarkan air ni berjalan. Kita gahar-gahar ni, air mula-mula tu berubah tak air dengan sifat najis? Berubah. Air tu apa hukum? Najis. Air najis tu pergi ke mana? Mengalir pak tepi nak air najis. Jadi banyak khija kalau buat gitu. Dia faham mana? Dia kata air kena bergerak. Tak. Kalau zaman gitu bolehlah latar papang ada lubang. Tak. Lagi berat kalau buat gitu, sebab apabila kita siram air, terjiruh air tu sentiasa kita jiruh, di masa sama kita gonyoh. Jadi kita gonyoh tu, air tu berubah mula-mula tu. Air berubah tu najis. Air najis tu pergi ke mana? Merusak dah semin tu akan meresak air tu. Nak meresak bila? Jadi air tu akan mengalir tu, air najis tu. Mana kita datang air atas tu, lepas tu dia kata air tak bergerak. Nak bergerak dia air.
ke mana? Dia faham, yelah, mengalir air, lalu air, berlari air, itu makna ada air. Sama je masalah kita basuh najis dengan wuduk. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki wuduk, kena ada air yang mengalir. Kenapa air mengalir? Berlari air, ada zat air, bukan panggil sapu. Kalau sapu macam kepala, kita basuh tangan, kita pun sapu kepala. Dia kata basuh tangan, cuba tanya, ada tak zat air di tangan? Ada tak zat air di tangan? Tidak ada, tapi tangan memang basah. Kita selam tangan dalam kolah, kita tadah tangan di air paik, kita buat keluar tangan. Di tangan kita ni ada tak zat air? Ini dia panggil sapu, bukan basuh sebab tidak ada zat air. Kita pun sapu kepala dengan tangan yang basah tadi, itu dia panggil sapu. Adapun kalau basuh, mesti kena ada zat air. Bawa panggil, dia panggil basuh, bawa panggil dia kata berlari air. Ada. Ni contoh-contoh. Kita selam muka kita dalam kolah. Kita selam muka kita dalam kolah. Kita pun niat saja aku ambil air semayang. Kita selang dulu, kita pun niat saja aku ambil semayang. Lepas tu dia dah gerak muka dia. Makna air yang ada di muka dia tu dalam kolah tu, yang dia selam tu, air yang sama. Bergerak dah air tu. Dah. Terangkat lagi ada kecil dia di muka. Terangkat lagi. Tak, air tak gerak. Sebab ada air. Faham tak? Sekarang ni dia ni kolah. Dia pun masuk muka dalam kolah. Dia duduk diam. Dia pun niat saja aku ambil semayang. Dia tak gerak, air pun tak gerak tu. Baik tak gerak kan? Dia pun niat saja aku ambil semayang, terangkat dah ada kecil di muka. Terangkat padahal air tak berlari. Air tidak mengalir, air tidak bergerak. Tapi air ada. Itu dia panggil basuh muka dah. Walaupun tak bergerak lagi pun. Mana maksud berlari air, mengalir air, lalu air dengan bahawa ada air, ada titik-titik air. Dia panggil berlari air, ada titik air. Dalam kitab Fathul Mu'in, syarat sah semayang adalah jaril ma' alal udul maghsul, berlari air atas muka, atas anggota wuduk yang dibasuh. Mana anggota wuduk yang dibasuh? Muka, tangan dan kaki. Adapun kepala, anggota sapu. Berlari air dengan bahawa ada titik-titik air. Mengapa? Ada zat air. Atau panggil apa? Berlari air, lalu air. Tapi kalau jenis tak ada air, tak ada berlari air, tak ada air. Sebab dia hanya basah saja, itu tak panggil membasuh, itu dia panggil menyapu. Jadi najis, basuh, kena ada air. Lepas tu dia kata pula dah air yang sedikit yang kita siram talata tu, dia kata air sudah berhubung dengan najis. Air sudah bersentuh dengan najis. Air tidak sampai 2 kolah. Air tu menjadi najis. Tu tak reti pula situ. Air tu datang bukan air menanti. Kenapa air tu nak jadi najis? Ingat dah dulu cerita air datang dengan air menanti tu. Memang air tu tak hafal 2 kolah. Tetapi air datang atas najis, bukan najis yang datang atas air. Bila air datang atas najis, air tu tak apa dua kolah, air tu tidak akan dihukumkan najis, melainkan bila berubah. Macam contoh, gusi kita berdarah, kita pun ambil air, kita pun masuk air dalam mulut. Air siapa ada 2 kolah? Mulut gergasi orang siapa 2 kolah orang kali. Tapi adakah air tu hukum najis? Tidak. Mulut kita tu ada najis sebab ada darah. Tak akan hukum najis air tu selagi tidak berubah. Lepas tu kita pun komo hilang dah sifat darah di mulut kita, air tidak berubah, mulut hukum suci, air dalam mulut tu hukum mustakmal, kita pun ludah. Atau panggil apa tu? Nak cucikan mulut kita yang tadi ada darah. Darah tu kita ludah lah dulu. Kalau kita berkoma bersama dengan zat darah, jadi air tu sudah bertambah timbangan. Air tu hukum najis. Tapi tak apalah, kita ludah lah air tu. Tapi kita sekarang ni, kita darah tu kita ludah dulu. Ludah. Air liur putih tau. Tak ada dah zat darah dalam mulut kita kan.
Bak air liur tiada jadi putih dah. Tapi mulut kita suci ke tak? Tak. Sebab air liur bukan air mutlak. Air liur tidak boleh menyucikan macam mazhab Syafi'i ni. Kalau mazhab Hanafi suci dah mulut dia tu. Jadi kita nak sucikan mulut kita ni, kita wajib kena guna air mutlak. Air liur bukan air mutlak. Tak boleh nak sucikan mulut. Kita pun masuk air dalam mulut kita. Air tak apa tu. Kalau air sudah bersentuh dengan zat najis. Ini dengan najis tak ada dah ni, tapi mulut kita masih lagi dihukumkan najis sebab tadi dia darah. Maka kita komo air sifat tak ada lah, mulut pun tak ada benda-benda pun, kita dah habis dah. Hilang habis dah sifat najis, air dan mulut tidak berubah. Mulut hukum suci, air dan mulut tu hukum mustakmal, kita pun ludah. Tapi nak ceritanya, air bersentuh tak dengan langit-langit lidah kita najis tu. Bersentuh. Najis air tu, tak, sebab air datang. Faham tak? Ni kena faham, air datang dengan air menanti. Hak cerita dahulu, hak bak mesin basuh tu nah. Dia akan boleh faham lah kalau faham hukum pekoh ni. Ni dah timbul. Yelah, air mesin basuh tak pada kolah. Tiba-tiba air tu sudah bersentuh dengan najis. Bekas air kecil di seluruh kita. Air pun jadi najis. Air najis menajiskan pakaian lain. Tu tak reti belaka tu panggil. Memang air tu tak pada kolah. Tu kadang-kadang main gerang ke. Gi tu. Kilang buat mesin basuh tu. Suruh dak mesin basuh biar besar 2 kolah air dalam tu. Biar dia dengan dia pun boleh mandi wajib dalam tu. Nak 2 kolah buat apa? Biar berenang dengan dia dalam tu sekali lalu. Dia air datang. Tapi jangan ada zat najis di pakaian. Kalau ada tahik stokor, jadi najis lah sebab bertambah timbangan air dalam mesin basuh tak apa 2 kolah. Kalau ada zat najis, jadi air itu bertambah timbangan. Kalau zat najis tak ada, tidak akan bertambah timbangan. Dan air itu sudah bersentuh dengan najis, air datang, tidak akan jadi najis. Air itu melainkan air itu berubah, boleh jadi najis. Ni kadang-kadang dia kata kalau basuh tu baju kupiah tak apa, ni basuh luar dalang, dia kata. Luar dalang apa masalah luar dalang ni? Luar dalang najis ya? Luar dalang dia baik kecil dalam luar dalang. Apa nak najis luar dalangnya? Luar dalang kotor, bukan najis. Kecing pun najis. Dah siapa kecing dalam luar dalang? Kalau luar dalang najis ke, orang kerja jabat tak boleh semayang asal dengan luar dalang tu. Dah sariang dah luar dalang tu. Orang kerja jabat tu kan. Ke dia nak semayang, dibuang luar dalang pakai luar panjang dia. Luar dalang dibuang sakut tepi tu. Kaki tukar luar dalang orang lain kan. Dah bayangkanlah seluruh dalam tu dia pagi pakai petang mayasa. Dah bukan najis, bukan kecing. Kita kecingkan, kita istibrak dah kan. Kita nak cerita tu. Dia tak ada yakin tak ada bab pekoh ni. Dah. Kita dah bakal tu. Dah Zuhur? Dah Zuhur. Macam petang. Dia tak yakin lah orang ada buat dia bayar kecil dah luar. Orang nyakit kecil tak puas tu. Tak kira orang nyakit kecil tak puas tu. Manakah kecil kita istibrak dah kan. Istibrak ni kita kira habis dah keluar. Kita berdehem dah. Kita apa semua dah. Tak ada dah keluarnya. Dah apa masalah lagi ni? Tak najis lah. Ni dak reti pekoh belaka lah ni. Ni kadang-kadang membaca sendiri. Kadang-kadang menyusahkan orang. Luar dalam lah apalah. Tak najis belaka tu. Itu kotor, bukan najis. Tu kena faham bab penyucikan najis tu. Air datang ke atas tempat najis. Jangan najis datang ke atas air. Tu penting tu. Itu bab kaifiat cara menyucikan najis. Sesarak orang najis tu dah. Ni kita nak masuk waktu pula ni. Minggu lepas baca dah sini. Tak baca juga minggu lepas pergi kepada bab syarat wajib tu. Kedatangan haid, suci haid di awal waktu, di akhir waktu semayang tu. Ingat dah tulis waktu-waktu semayang minggu lepas. Lepas tu minggu lepas cerita bab darah tanda, cerita minggu lepas. Cerita bab darah tanda tu.
Keluar darah tanda bukan darah pun, lendai-lendai capung darah. Lepas tu tak semayang dah. Apa benda lah tak semayang, haidnya bukan, nipahnya bukan, macam mana boleh tak semayang. Tapi kalau di Terengganu kita kalau hari tu lah. Tapi kalau tempat bersalin hok baru ni, kalau jadi perubahan ada tak tahulah. Kalau tempat hok bersalin hok dulu, tak semayang. Tak semayang. Nah. Ada satu kisah tu, orang tanya semayang. Kita mari hospital dah bawa je semayang. Kita nak beranak dah, dia kata. Nak beranak apa? Keluar masuk. Segala mereka nak beranak apa? Jadi dia mari hospital, aku tanya semayang, dia kata kita tak bawa baju semayang. Jadi dia kena peringat tu. Kena peringat. Mana kalau jadi meksi, jadi jurawat, contohlah jurawat hok klinik desa tu kan. Hok dah mari cek tu dekat nak bersalin kan, seminggu sekali mari kan. Seminggu sekali mari nak bersalin. Patut yo royak kaki kalau ada keluar tandaan apa-apa, segera pergi hospital. Jangan lupa bawa baju sembahyang. Royak gitu. Ada baju sembahyang di hospital? Dia dalam tempat dia bilik lain-lain kan. Sebab gini dia biasanya hok ada baju semai ni untuk orang dia dalam hospital ni dia macam surga. Kalau saya tengok belah saya jaga belah lelaki tak ada baju semai dalam tu. Dia macam tempat sembahyang pun sepik je, kena bergilir lelaki dengan perempuan dalam tu sepik je. Awak bersalin sekarang? Kalau dulu tengok-tengok awak-awak tu tak ada. Dia spik-spik sangat je. Dia spik je. Maknanya jurawat tu, maknanya kalau awak keluar tandaan, awak kena pergi hospital segera. Pesan lu, serta bawa kain semayang. Jangan tak semayang. Royak dia kena suruh semayang. Dakwah sikit. Kena semayang. Lepas tu kalau kata dia cek jalan kan CM tu kan. Mana kalau lah dia pun berasa dah selesa dah, berasa nak beranak kan. Lepas tu tengok pada CM dia kalau lama semua tu, mana dia kira dah. Mana dalam keadaan kesukaran dia nak solat di tiap-tiap waktu ni. Sekarang ni waktu zuhur, panjang waktu zuhur. Jadi kita kata kok pukul 2, pukul 3 tu cek maknanya kemungkinan lah 2-3 jam lagi beranak. Tapi dia pun tak berapa selesa dah tu. Suruh jamak takdim lalu selesai. Jamak lalu. Faham tak? Jamak lalu. Sebab kiraan ni asal karang dah ni. Tapi masa zuhur tu pun keadaan dia pun tak selesa dah. Tapi tak beranak lagi. Maka jamak takdim lalu. Zuhur dengan asar. Sebab apa? Sebab kesukaran untuk menunaikan solat tiap-tiap waktu. Dia hok boleh jamak sakit ni, qada mana sakit hok boleh jamak ini pandangan Imam Nawawi ni. Walaupun ini bukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, tapi pandangan ni pandangan dipilih oleh Imam Nawawi sendiri. Dan juga mazhab Hambali. Jamak kerana sakit. Tapi kita nak sebut sakit ni hok nak dobik sebab sakit ni dia ada perekat sakit tu. Level mana kau sakit yang boleh jamak semayang? Atas pandangan boleh jamak ni lah. Pandangan muktamad Syafi'i tak ada jamak sakit. Itu pandangan Imam Nawawi. Jadi nak dobik, apa dobik yang panggil sakat. Sakit setara ni boleh jamak. Satu panggil mensakatkan sakit siapa qada yang kesukaran untuk solat tiap-tiap waktu. Sekarang ni mai zuhur ni tak berapa selesa dah ni, tapi boleh lagi. Asal sekarang nak semayang pula ni, nak semayang asal pula, kau rasa kau berat ni, apa ni, sudah kesukaran untuk solat di tiap-tiap waktu, maka boleh jamak dah. Satu pandangan tu dia agak sakit kena berat lagi lah. Satu pandangan dia dobikkan sakit yang boleh jamak ni, sakit yang mengharuskan solat duduk. Dia pergi buka tu, sakit yang mengharuskan solat duduk. Jadi perempuan yang berasa tak selesa ni, dia boleh main berdiri lagi.
Dia tak main duduk lagi tu. Jadi kalau sakit mengharuskan solat duduk ni, sakit lagi berat. Tapi hak pertamanya, sakit yang mana solat berdiri tapi sudah kesukaran dah. Sekarang ni waktu zuhur. Nak main zuhur ni pun dah rasa tak selesa dah ni. Nak dapat masa nak pesan ni, tapi boleh semayang lagi ni. Tapi kalau asar nak semayang waktu asar sendiri, payah dah. Maki dia boleh jamak takdim. Ni kena jauh belakang lah. Duduk hospital sehari 2 hari tak semayang dah. Allah, tu parut lah tu. Itulah bila bila sebut kata suruh belajar fardu ain, kita ini kita ni. Allah, fardu ain sokmo, fardu ain saja. Dia orang. Tapi tengok. Dah dia kadang-kadang dia tak kenal pun fardu ain. Orang yang pada orang yang memperlekehkan ilmu fardu ain ni, dia sendiri pun tak ada ilmu fardu ain sebenarnya. Dia pun ada masalah. Walaupun dia ustaz sekalipun, kalau dia memperlekehkan ilmu fardu ain, dia sendiri pun tak ada ilmu fardu ain. Kalau dia ada ilmu fardu ain, dia tahu ilmu fardu ain ni penting dan kalau tak belajar tak lepas fardu ain. Kalau orang tu ada ilmu fardu ain, dia pun tak ada ilmu fardu ain juga kadang-kadang. Nak cerita bab akidah fardu ain pun tak luluh. Nak cerita pekos mayang pun tak luluh. Ustaz juga. Ni ustaz pasal ni lah yang akan memperlekeh-lekeh. Fardu ain saja, fardu ain je. Tengok ramai mana orang tak semayang. Kenapa tak semayang? Kerana jahil fardu ain lah tu. Tu soalnya jahil fardu ain. Pernah berlaku di hospital, ada orang nasihat, semayang lah. Suami saya ustaz, tak usah semayang pun, dia kata. Tak ada kisah. Dia tadi nak beranak, dia tak ada apa-apa pun segar mega. Jadi ada orang nasihat semayang lah. Suami saya ustaz, tak usah semayang pun. Ustaz jahil fardu ain lah tu. Apa tak semayangnya? Bukan haid, bukan nipah. Siapa tak wajib semayang? Kan ingat dah 7 golongan kan? Orang kafir, kanak-kanak, orang gila, orang mabuk, orang koma pengsan, orang haid, orang nipah, orang darah tanda ada? Ada? Nak tambah kod mana? Tu je 7 golongan yang tak wajib semayang, sebab syarat wajibnya Islam, balik, berakal, suci haid, suci nipah. Maknanya kalau tak cukup syarat wajib, salah satu daripada 7 golongan tu tak wajib semayang. Mana di antaranya orang haid, di antaranya orang nipah. Darah tanda bukan haid, darah tanda bukan nipah. Tak kenapa tak semayang? Kerana jahil fardu ain. Itu jawapan dia. Dah seramai-ramai tu, tuan diri hok beranak tu, dia baliklah medah. Umur 20-an 30-an dah nak beranak jahil fardu ain. Dah suami dia mana? Jahil fardu ain. Dah mak ayah dia mana? Tu kata kita buat mudah-mudah ilmu fardu ain jadi pasal ni lah. Lepas tu kita lepas-lepas wana bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah. Lepas tu kalau kita dulu masa nak beranak duduk semayang, kena kiralah. Biasa-biasa kita ni dalam sehari juga tak semayang, dalam 2 hari juga tak semayang. Kena kena mikirlah, kena ingat balik. Apa? Ingat balik sejarah lampau yang hitam. Mana? Ingat balik sejarah lampau yang hitam. Hitam dah tu tak semayang. Ingat. Biasa kalau saya kalau nak beranak sehari tak semayang, 2 hari tak semayang. Beranak berkali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Kalau 10 kali 20 hari. Kita qada untuk 20 hari, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena bertaubat dan kena bersyukur. Kena bersyukurlah sebab Allah Taala mana sedarkan kita sebelum kita mati. Bayangkan kita mati dalam keadaan kita tak sedar, tinggal semayang. Satu waktu semayang yang kita tinggal, satu waktu nama sudah tertulis di pintu neraka penghuni dia dah. Satu waktu. Ni bayang berapa puluh waktu, berapa ratus waktu. Tapi kita yang jahil fardu ain ni tak sedar tu tinggal semayang lah.
Dia mayang sunat, lepas tu mengaji Quran, lepas tu berzikir, berselawat. Dia berasa macam Allah, kalau mati pun lega dah, amal sunat banyak dah. Amal sunat banyak tuan tak terima kalau kewajipan taubah kita tak sempurnakan. Nak qada macam kita tak tahu pun kita tu tinggal semayang, nak qada macam mana? Dah kita nak minta ampun, mana kita tak tahu pun kita tu salah tinggal semayang. Sekarang ni kita nak minta ampun, kita tahu kita salah. Dan sekarang ni kalau kita nak belajar fardu ain, kita tahu tak masa kita nak beranak duduk semayang tu salah? Tahu tak salah? Ya, tu saja. Dan ni orang hak tinggal masa beranak ni, kalau ada tanda sehari dua hari duduk semayang, dia tahu tak dia salah? Tak tahu. Macam mana dia nak bertaubat? Macam mana dia nak minta ampun? Ini kadang-kadang setengah orang puang, ustaz kita bab semayang clear. Orang puang ni biasa bab semayang dia okey lah. Tapi bila belajar ustaz kena qada semayang, nak qada mana dah. Orang puang kan bab semayang dia kata clear kan. Yelah, tapi kita tak tahu kena nak beranak kena semayang lagi, banyak waktu tertinggal, baru tahu dia tak semayang. Sama kening dia nak beranak, dia tak semayang, dia ingat ke dia tak salah. Jadi kata nak suruh minta ampun dengan Allah, nak bertaubat. Nak minta ampun, nak bertaubat macam dia tak ada tinggal semayang. Hak masa nak beranak tu tak apa. Sebab apa? Sebab keluar dah tanda dah. Makna tanpa ilmu macam mana nak bertaubat? Sebab kita tak tahu pun kita tu salah. Nak bertaubat ni boleh tahu, salah, tak boleh tinggal semayang dia, tak boleh. Satu waktu tu berat dah balasan akhiratnya. Allah, kita banyak waktu ni, sekali beranak sehari dua hari ni, minta ampun dengan Allah, bertaubat. Salah satu rukun taubah qada balik. Qada balik lah, itu rukun taubah. Tapi nak minta ampun, nak qada balik ni, kita baru tahu salah. Kalau tahu salah nak minta ampun, nak qada balik macam mana? Kalau kita tidak belajar ilmu fardu ain, dah salah lah kira. Sebab dia kira dah nak beranak, dah nak beranak warna, duk pergi mari tu. Tu kata kita nak bertaubat. Tak, bukan. Kita nak bertaubat kena tahu salah. Nak tahu salah tu kena belajar ilmu fardu ain. Tak tahu salah, kita pun berasa lega. Mana amal sunat pun banyak dah, kalau mati pun kita rasa dah using dah lah. Padahal amal sunat kita Tuhan tak terima, nama kita tertulis di pintu neraka. Dah satu waktu nama sudah tertulis di pintu neraka. Kita taubat pun tidak, sebab kita tak tahu pun kita tu tinggal semayang. Kita ingat ke tinggal semayang kita tu memang boleh? Padahal tak boleh. Gimana? Kalau tak tahu tak apa, tahu baru tak boleh dah. Memang betul lah, tak tahu tak apa. Memang tak apa, tak tahu. Tak ada apa-apanya, makan kenyang tidur lena. Tak tahu tak apa pada masa hidup, lepas dah mati kau nyakit lah. Tapi betul lah, kalau tak tahu memang tak apa. Hak duk sejik dua amal tak ngaji fardu ain tu. Tengok dia ada masalah apa. Bukan kata tak apa, dia tu berasa macam ada makam pula dengan Tuhan. Dia mengaji, dia berzikir, dia berzikir. Tapi dosa-dosa besar banyak lah. Tinggal semayang tak tahu tu. Tu kata tak tahu tak apa. Dia tak boleh rasa tak apalah. Sebab itulah kata orang belajar ni dia cari nyakit. Mana? Hati apabila tahu payah. Betul lah. Orang belajar nak cari nyakit macam orang pergi jumpa doktor. Dah. Yang pergi jumpa doktor tu kenapa? Apabila pergi jumpa doktor kok dia kata kecemasan ni, darah tinggi, kolesterol, buah pinggang. Tengok tu. Sebab apa tu? Sebab kita pergi jumpa doktor. Kalau kita jumpa doktor, ada tak darah tinggi, kecemasan ni? Tak ada. Lepas tu tak tahu mana kita? Tak apa. Tak tahu kan? Tak apa. Lepas tahu je, mana? Kecil manis, darah tinggal. Susah tu kan? Kenapa cari susah? Jangan jumpa doktor. Sebab tak tahu, cik kata ni kan? Cik kata tak tahu tak apa. Tak tahu tak apa. Dan tahu ada darah tinggi, kecil manis, mulalah.
Tapi tak tahu dah apa tu. Apabila sakit kau berat pergi jumpa doktor lah. Doktor kata balik baca Yasin lah, dah aku dah. Dah awal tambah pergi jumpa doktor. Tak mau tahu. Ada orang dia tahu dah dia ada masalah penyakit. Dia tahu dah. Tapi dia tak mau jumpa doktor. Dia takut. Sebab apa jumpa doktor? Banyak ni. Dia berasa dah. Jadi dia pun tak mau jumpa doktor. Orang panggil apa tu? Menipu diri sendiri tu. No. Dia pun tahu dah. Ni. Sebab dia kan, dia baca kan. Tanda sakit ni. Dia ada tanda-tanda kan. Dia pun cek dia ada belaka tanda ni. Kalau pergi jumpa doktor ni banyak perkara lah ni. Lepas tu dia pun takut jumpa doktor. Sebab apa? Sebab kalau tak tahu dah apa, macam cik kata. Tak tahu dah apa. Betul lah, tak tahu dah apa. Tapi kalau pergi last minute, siapa nak cara kita lagi? Dia suruh balik je. Sebab apa? Berat dah penyakit. Sama juga macam kita. Tak belajar, terlantar barulah. Tak ada dah. Tak ada nak cara dah. Tak. Dia pun tak mau terima dah ilmu, tak mau semayang, tak mau apa dah. Ada dah. Buat banyak kerana dia tak tahu. Orang kata tak apa sat ni. Tak ada buat apa-apa. Dia buat sunat. Tuan tak terima kalau kita dalam keadaan belum bertaubat, dia dosa besar tinggal semayang. Tinggal semayang ni termasuk dosa besar atas. Hot ranking ni. Ranking atas. Bukan ranking bawah tinggal semayang ni. Ranking atas. Ni ada setengah orang dia tak mau dengar ilmu-ilmu hak berkaitan dengan fardu ain ni. Kadang-kadang dengar tak mau ngaji dah. Malah belajar ustaz awang kena qada semayang. Berat kita banyak qada tinggal semayang hari tu. Payah tak mau belajar. Ada masalah apa? Tak ada kudi kata pun. Berarti nak apa? Nak main sunat di masjid 5 waktu berjemaah, main sunat di masjid. Lepas tu bunyi qada semayang tambah mau belajar pasal tu. Apa? Kita dulu hutang banyak tak semayang. Tahu hutang banyak tak semayang. Tapi bunyi qada ditambah. Hanya nak ikut nafsu dia. Nak pergi sejid tapi nak ikut nafsu. Tak mau ikut hukum. Ni masalah. Mana? Lepas tu kata kita belajar fardu ain. Nak nyombong tak boleh. Sebab apa? Bahan batang tekak kita belaka. Nak nunjuk kat mana? Banyak salah kitanya. Ke mana? Kalau kita belajar hak jenis makam tu, kita rasa sedap macam kita dah. Walah syariat kita pun tak lulu. Dah kok taubat pun tak ada. Tu kena yalah. Kita kalau tahu dah mati lambat tak apa, buat jarang-jarang. Dahlah kalau kita tahu dah. Israel royak dah kita nak mati ni berapa tarikh. Tak apa, tak jarang-jarang. Kalau kita tahu dah kita lambat lagi mati, takkan kita nak menghadap Allah Ta'ala di mahsyar, buka buku catatan kosong semayang kosong tambah lagi tu. Makna kalau kita semayang sekarang, hak kita qada, semayang tu akan masuk dalam daftar hak kita zaman itu. Makna kalau buka buku daftar ada semayang, buku daftar ada semayang, sebab kita tunai dah kemudian. Tapi kalau kita tak qada, maka tak kosong kita di hadapan Allah di padang mahsyar. Bicara pada mahsyar ni di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk di hadapan para anbiya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak buka daftar kebajikan kita daripada mau balik, tak ada semayang. Buka satu waktu, tak ada semayang. Dah kita buat kodoh-kodoh kita lah. Kita buat kodoh-kodoh kita. Maknanya kalau kita tak boleh nak berdiri dah, kita semai duduk uzur dah. Gitulah mana kita usahakan. Sekadar mampu kita. Dia sebenarnya qada ni berdiri tu rukun jikalau kuasa. Dah tak gerak tu tak kuasa, dah tak panggil. Jangan kata gitu pula jadi pening gitu tu. Kuasa tapi tak gerak. Dah
Kuasa tapi dak orok jadi pelik jadinya. Kuasa gagah lah apa dak orok pulaknya. Dak orok tu panggil lemah. Dak orok lah tu lemah, lah tu dah lemah berdiri tidak menjadi rukun. Dak kita dia pandangan muktamad mazhab Syafi'i tidak ada video sembahyang dan tidak ada qada sembahyang oleh waris. Itu pandangan muktamad. Tidak ada. Dia tak sama dengan puasa. Dia tidak ada. Dia sembahyang, kita banyak hutang, kita mati, belum selesai kita qada. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i tidak ada video sembahyang dan tidak ada qada ganti sembahyang oleh waris. Tidak ada. Tidak ada. Atau macam puasa. Kalau sembahyang, maknanya kita buat qada kemampuan kita, kita sentiasa minta ampun dengan Allah Ta'ala. Jadi kita bukan mana tak sempat nak selesai. Tuhan Maha Pengampun. Kita nak perhabis qada-qada kita, tapi dah sampai masa mati. Tuhan Maha Pengampun sebab kita memang ni azam di hati ni kita nak pergi perhabis. Tapi kok mana pun kena balik pada ilmu lah. Tak ada ilmu tak tahu belaka tu. Hak tu cerita sebelum beranak. Lepas beranak pula tunggu 40, garu kepala pula situ. Tengok. Tu pun. Dalam sekarang maknanya dia sudah suci daripada nipah. 30 hari 30 hari suci dah. Dia tunggu 40 baru mandi baru semayang. Tu. Nak kecek pula dah sebab nak tunggu anak umur lepas berapa tahun. Lepas tu beranak lain pula. Lepas tu beranak pula. Dia buat alasan tak ada anak semayang sebab kain kena kecing sok mok, dia kata. Hak memang tak berapa semayang tu. Hak saya cerita ni orang keluarga semayang bang. Memang semayang bang tak tinggal. Saya sebut tadi, dia kata di ingatan dia memang dia tidak ada hutang semayang. Ni di ingatan dia. Tapi apabila dia belajar fardu ain, kena masa nak beranak sehari dua dia tak semayang. Ada hutang. Sebelum dia belajar tak tahu. Mana kalau kira dia gak semayang clear. Daripada budak lagi belum balik semayang cukup dah. Mana mak ayah dia tekan semayang ni, mai cukup. Bila masuk mau balik tak pernah tinggal semayang. Ni cerita sebenar ni, tak pernah tinggal semayang pada kiraan dia. Tapi bila dia belajar fardu ain, tinggal semayang pada masa beranak sehari 2 hari. Tinggal semayang lepas kering nipah sementara tunggu 40. Ni. Lepas tu pula dia kata kering ni kering dah. Dia semua sewaktu 2 waktu. Ni jahil mufadhal ain belaka ni. Lepas belajar mufadhal ain, tu kata tahu jadi susah tu. Tahu jadi susah. Tak apa, kita susah atas dunia. Kalau tak tahu tak apa atas dunia lepas dia mati. Baik kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Kita insaf diri. Kalau ada riak wujud takabur jadi hilang. Kita jadi malu ke diri pula dah. Malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lama ni kita berasa kita dengan Allah ni macam baik sangat dah kita dengan Allah Taala. Hukum syarak kita comel dah. Kena tinggal semayang. Tinggal semayang besar sekali pula tu. Dosa besar. Hak paling besar dengan semayang. Lepas daripada syirik, lepas daripada bunuh orang, lepas daripada berzina, tak ada dah dosa besarnya. Tinggal semayang lah. Maknanya baru Allah Ta'ala banyaknya kalau kita bertaubat dengan Allah serta bersyukur dengan Allah. Bersyukur sebab apa? Sebab tawi taufik hidayah. Itu ya. Kadang orang tak mengaji pasal ni. Tak tahu tak apa, tahu susah. Baik dah tahu. Baik dah tahu, kita pun membohongi diri kita sendiri.
Kita membohongi diri kita sendiri. Macam tadilah. Dia berasa dah nyakit dia ada ni. Tapi dia membohongi diri sendiri. Dia buat tak mau jumpa doktor. Jumpa doktor susah, dia kata. Doktor akan kata gitu gini. Lepas tu doktor pula duk patang. Hok tu patang. Hok ni jangan makan. Hok ni jangan makan. Lepas tu mana nikmat hidup kitanya? Dulu-dulu yelah, anak nak sekolah nak apa? Tak ada, dah cukup nak makan. Ada anak nak sekolah nak apa. Sekarang ni lega dah. Sedap dah boleh makan ni. Kalau jumpa doktor dia banyak benda. Yang makan ni mochi. Yang makan ni mochi. Dia kata jangan makan tu semua kita berakhir belaka. Yang terbang jumpa doktor apa? Dia kata kalau jumpa doktor, doktor tak boleh makan tu lah kita berakhir sekali. Ni punya susah kalau jumpa doktor tu jumpa doktor. Macam gini kita berakhir buat amal sunat. Terkata buat wajib dulu. Susah lalu dah diberi ingat buat amal sunat. Dah wajib mana? Dah kita semayang ni, dalam semayang tak ada benda sunat. Baca surah sunat, tasbih sunat. Pahala besar belaka. Baca Quran dalam semayang, surah bukan hak rukun ni, hak rukun so cerita tu wajib. Baca surah dalam semayang, satu huruf 10 pahala. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, satu huruf 100 pahala. Kita baca Quran luar semayang, satu huruf 1 pahala je. Lepas tu nak sunat ke apa lagi? Nak berselawat dah semayang, ada selawat sunat aba'at, selawat hukum kauli, selawat. Nak ke apa lagi? Kita nak istighfar, minta ampun dengan Allah, dah semayang pun kita minta ampun dengan Allah. Rabbi firli warhamni, tak minta ampun dengan Allah. Nak apa lagi? Sebab dalam semayang ni lengkap. Apa yang kita nak dalam semayang semua ada belaka. Bukan dalam semayang tu wajib belaka, sunat-sunat penuh dalam semayang kan. Kita dah masuk juga hari ni mengetahui masuk waktu semayang ni. Kita harap-harap orang hok kediam-kediam, hok muda-muda tu, anak-anak cucu kita ni tak ada lah mengulangi benda yang sama. Tak mengulangi benda yang sama. Royak molek tak ada masalah. Setahu saya sekarang ni lah, hok tunggu-tunggu 40 tak ada dah learning. Tak ada dah. Dia memang kering nipah, dia orang mandi, dia orang semayang. Tak ada dah. Yelah. Dah ginilah. Dia di antara tak tahu yang dimaafkan, kita duduk jauh daripada alim ulama. Jadi mudah-mudahan kita dulu tu jahil yang dimaafkan. Dekat, jangan cerita dekat, cerita jauh lah. Bukan zaman dulu. Zaman dulu kalau orang duduk pendalaman, memang nak pergi bandar tu sehari semalam lah baru sapa. Mana orang dulu. Jadi dia kalau jahil tiba-tiba hukum tak ambil salah, dua jahil. Yang pertama baru masuk Islam, yang kedua jauh daripada alim ulama. Jadi orang dulu ni ada sebahagian jauh daripada alim ulama, memang jauh sangat-sangat. Mana gitu. Jadi mudah-mudahan orang dulu-dulu ni jahil ni lah, jahil yang dimaafkan. Ada pun sekarang ni sudah terbuka belaka dah. Jadi nak belajar je sekarang ni semua ada live, ada apa dah sekarang ni, atas nak tambah je sekarang. Jadi kita kira lah mana setakat lah saya jumpa orang baru-baru ni, memang tunggu 40 tak ada dah. Kemudian darah tanda tu tak tahulah. Kemudian ni saya cerita di Terengganu kita tak semayang, pekat dulu. Pekat dulu di hospital Terengganu kita memang tak semayang. Mana? Jadi orang ni tak tahulah ni di hospital macam mana. Kalau saya cerita tak semayang sungguh-sungguh ni di Terengganu kita ni dulu. Orang semayang dia tanya pula, mau semayang? Dulu. Tapi sekarang ni mungkin tak dah lah. Mungkin kesedaran tahu dah apa tak semayangnya. Bukan darah haid,
Bukan dah nipah. Ada lagi keluar tu, basuh-basuh lah. Keluar cak kali tu, jadi macam daim hadah. Macam awak istihadah tu lah. Ambil apa ni? Basuh, tutup molek, ambil semayang, satu wuduk, satu fardu. Gitu lah. Kalau keluar tak acak kali. Tapi biasanya daknya keluar darah tanda sekali dengan lendir-lendir tu, siapa di hospital senyap supi senyap ada. Siapa kena masuk air dulu pula. Barulah nak beranak. Makna dengan dia tu 2-3 hari tu duduk mari-mari kena masuk air. Ni pas hospital senyap tak ada keluar apa-apa dah. Tapi dah tahulah hak ramai-ramai tu mana ada dah orang kita ni reti dah. Hak tunggu 40 pun tak ada dah. Korang dia. Hak kata nak basi, nak out satu waktu lepas kehik pun, boleh katakan sebahagian tu dak dah lah. Kalau hak tak ngaji tu masih lagi perangai seumpama tu. Kita lah kena royakkan anak cucu, royakkan anak saudara ke, popok rabok kena cakap bab hukum akang. Nak tanya sikit hukum hik nipah ni. Dah kita orang tua kan. Takkan dia tak mau dengar. Tu cakap orang ni cik nak cakap dia dengar. Dia dengar, dia amal ilmu kita tu. Siapa ke sudah kita boleh pahala sebagaimana dia boleh pahala. Kita mati dah kitanya. Mati dah kita. Pahala tetap siapa kita. Ni ilmu. Tak nak hati jadi ustaz, kita boleh cakap benda gitu. Kita boleh cakap bab akidah. Kita boleh camping orang supaya belajar. Maknanya ialah kita camping supaya belajar. Kita nak mengajar dak pandai, kita camping orang supaya belajar. Tak ada orang marah. Kalau camping suruh belajar tak ada orang marah. Tebing-tebing dia senyap, you nak tahu gitu je, tak ada orang marah. Kita orang tua pula. Orang tua cakap, orang takkan marah. Cuma tebing-tebing bosang orang tua ni gitu. Tapi dalam hati takkan kata kita. Mana kedudukan tu orang tua ni orang hormat. Mana kita cakap-cakap tu orang, yelah orang dengar. Cakap bab akidah sikit-sikit, cakap bab hukum hakam. Hak anak kita tu memang kita cakap dah orang lain ya. Orang lain kita kena tercakap lah. Sebab tu kalau sama-sama hak jenis, sama-sama umur dengan kita, hak rajin buat amal, belajar tak ambuh tu. Kita kita suruh apa kita belajar lah, kita tambah ilmu. Kita ajak dia belajar. Ni kadang-kadang tambah belajar hukum hakam, dia nak belajar Quran dia. Ngaji Quran dia rajin. Cari guru Quran dia rajin, tapi nak belajar hukum hakam Quran dia tak ambuh. Kita nak belajar akidah Quran, bukan nak baca Quran saja. Kalau kita baca Quran saja, Quran kita memanglah hukum hakam tajwid, apa benda comel, tapi kalau akidah Quran kita tak pegang, baca Quran tu sia-sia. Bahkan Quran tu akan laknat balik kita. Dah kita baca Quran, akidah Quran boleh. Kita baca Quran, perintah Quran perintah taubah, kita bertaubah ke tak? Quran perintah ikhlas, kita ikhlas ke tak? Quran perintah syukur, sabar, tawakul, kita syukur, sabar, tawakul ke tak? Tak. Quran akan laknat balik kita. Kita baca saja je. Tak tahu makna tu kita ngaji kitab kat luar ni pula. Kita ngaji kitab tauhid, kita nak mengetahui akidah Quran lah. Kita ngaji kitab fiqh, nak tahu perintah Quran, hak zahir fiqh kita ni. Kita ngaji ilmu tasawuf sebab kita nak beramal dengan Quran lah. Kita ngaji sifat takabur. Kenapa? Kerana Quran duk sebut sejahat-jahat tempat kembali dan neraka ada kepada orang takabur. Kita pun belajar ilmu bab takabur, kita tak ambil apa sifat dengan sifat takabur. Quran royak kata fabi'sa maswal mutakabbirin, seburuk-buruk tempat kembali di dalam neraka kepada orang sombong. Jadi kita belajar sifat takabur kerana kita nak pelihara diri kita daripada Quran royak. Beratnya balasan neraka pada orang takabur. Mana apa tu? Kita belajar hukum hakam semayang lah tu.
Ha? Takut kan dia cik katakan kita Quran kita tak faham bahasa dia, lepas tu kita kena ngaji kok kita. Kita bukan orang Arab yang Quran tu bahasa kita sendiri. Orang Arab yang Quran tu bahasa dia sendiri pun dia mengaji kitab juga. Orang Arab dia baca Quran tu bahasa dia. Dia mengaji tak kitab? Dia mengaji kitab. Kita orang Melayu, Quran tu bukan bahasa kita. Apa Quran kata pun kita tak tahu. Tiba-tiba kita tak mau mengaji kitab. Lepas tu kita nak baca Quran saja, beramal tak mau. Mana kita kena royak cerita biar dia terbuka. Tapi biasanya dengan baik dengan orang muda cakap orang tua-tua ni dah buat kerah pedar payah mana hak jenis kerah pedar payah. DF balik pula kitanya. DF hak kita makan garam dulu dia dah kita cakap ni. Hak kita makan garam dahulu dia dah cakap dia dah reti je. Malah payah dia kata tengok. Ya kerah pedar. Ada kerah pedar. Kena pedar. Kan kerah pedar tu kan payah je ni kening. Daya tu kerah. Ni kerah pedar ni payah. Dah lah, dia boleh ngaji Quran 2-3 guru sehari-hari. So ngaji kitab dia tak ambuh. Ngaji Quran kalau kira payah, kita kena baca. Kita ngaji kitab ni kita tak ada telinga je. Apa benda payah? Tak ada telinga je. Kita mana kita dengar mula-mula mungkin kita tak pernah ikut lagi. Semua orang belajar ni, kita semua ni kan tau. Kita mari ngaji mula-mula tu boleh faham lalu. Dah boleh. Mari mula-mula tu pening je. Kita nak tengok nak faham retak ustaz tu pula. Ustaz tu cakap gitu, ustaz tu cakap gitu, hak ni pesen tu, hak ni pesen ni. Kita nak ikut retak tu makan masa dah pula. Bukan kita mari-mari ni kok kita reti dah. Jadi kita boleh istiqamah ni kerana sabar je. Kerana kita nak ilmu. Memanglah siapa-siapa pun sama. Saya ngaji dulu pun ikut tok guru kan. Mula-mula dah reti. Sesama tok guru kan dia orang tua. Apabila orang tua ni dia cakap pun suara jadi tak kuat. Jadi kita ni kadang-kadang dah pergi suara dia. Lepas tu dia punya cakap orang tua ni kan cakap pasal laju gitu. Tak faham bahasa dia. Logat dia tu tak faham. Lama-lama kita pun boleh turut. Mana kalau kita tak sabar, tak boleh nak ngaji. Siapa pun sama je. Mana kita kena kita tak pandai nak mengajar, kita ajak orang belajar. Kita adakan kuliah pengajaran. Kita tak pandai nak mengajar, tapi kita pegang masjid, kita pegang surau, kita adakan kuliah di masjid surau. Mana apa kuliah yang kita adakan tu, selama mana kuliah tu berjalan, kita boleh pahala walaupun kita mati dah sekalipun. Dia kata bak mengajar, ustaz mengajar, dah nak mengajar dia kena ada tempat, kena ada orang sediakan tempat. Dan siapa yang sediakan tempat? Faham tak? Bukan kata ustaz tu boleh mengajar dah leh. Dia kena ada tempat, ada apa semua. Mana masing-masing ada peranan lah, masing-masing ada saham. Begitu je lah. Kerana ajak orang belajar. Lepas tu dia mari belajar mula-mula tu, biar kita duduk dekat dengan dia lah. Kerana boleh ikut ke tak? Tak boleh. Sabarlah. Saya dulu pun gitu juga. Masa mula-mula ngaji, tak faham juga mula-mula. Tunggu lama-lama barulah nampak, barulah reti. Gitulah. Dia pun belajar sama-sama, kita boleh pahala. Lepas tu kita pun nak belajar dah, sebab kita boleh pahala dah dia belajar. Jangan salah faham. Dah kita ramai dah ajak ramai belajar kan, 4-5 orang dah jasa kita ajak. Lepas tu kita tu kan ajak 4-5 orang dah pahala kita boleh. Tak payah belajar lah kita ni. Tu hak kau jipang atas batas tekak kita pula belajar tu. Kan? Jadi kita hari ni tazkirah tau. Tazkirah. Tazkirah. Capung sejuk. Jadi ekong ni
dia ada ajar dah kalau masa panas. Lepas tu masa ni tak panas ni, sejuk hujan apa semua. Oh, belakang pula. Dah tu belakang ada ekor lain belakang tu. Tu ada ekor kat belakang. Ha? Ni belakang ni. Orang puang ni. Tak ada sel. Takut. Cik dah sejuk. Dah ni sejuk ke mana? Kau orang jenis nyejuk. Orang jenis nyejuk. Dia payah sikit tau. Orang jenis nyejuk. Jenis nyejuk orang panggil. Faham tak? Jenis nyejuk. Kalau orang mana? Dia kalau jenis dia sekelamin. Seorang tu jenis nyejuk, seorang tu jenis panas. Duk balah semua. Duk balah. Hak ni jenis sejuk, pasal kipas tak boleh. Hak ni jenis panas, tak pasal kipas tak boleh. Mulu. Dah. Jenis sejuk seorang, jenis panas seorang. Dan saya duduk ni pun puasa sejuk kau. Puasa sejuk. Buka kipas tadi patut pun. Sekali dia dah buka kipas. Kita gitu ialah kita belajar mufadaim molek. Kita salah, kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi matahari tak naik sebelah barat, selagi itulah pintu taubahnya terbuka. Selagi nyawa kita tak sampai batang halkum, selagi itulah pintu taubah terbuka. Yang penting nak bertaubah kena belajar molek, bahawa kita tahu apa salah, apa betul. Kalau tak belajar nak bertaubahnya macam mana. Sebab tu nak kitab Minhajul Abidin dimulakan dengan ilmu, baru disusuli dengan taubah. Jadi kita hak mengetahui waktu semain kita minggu depan lah insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.